Tapi apapun, pusingan yang keempat akan dimainkan di Erangel. Selepas break ni memang hari ni, esok, lusa, tulat sama je. Selepas kita berehat lama, berehat panjang, kita akan lihatkan 3 kali Erangel dimainkan. Kalau anda tertanya, kenapa tiba-tiba pukul 8.30 baru nak break kan? Jawapan dia adalah sebab Kemboja punya time zone adalah 1 jam di belakang kita. So kiranya tadi kita pukul 8.30, diorang tengah pukul 7.30 Amy. So itu adalah waktu untuk mereka makan malam, solat, dan apa-apa yang harus dilakukan lah. Mereka nak rehat ke nak santai sekejap. Dan sekarang ni di sana mungkin jam tempatan lebih kurang pukul 8.20 malam. 8.20 malam, lebih kurang begitu. Jadi mereka juga menganggapkan bahawa permainan ini akan selesai pada pukul 11 atau 12. Tapi kita akan tengok macam mana permainan kita akan tamat pada pukul berapa. Penerbangan yang indah, sangat-sangat seimbang untuk mana-mana pasukan, di mana ianya akan bermula daripada kawasan berdekatan dengan Stolbo, berakhir di kawasan barat Primos. Dan untuk pasukan dari Kemboja, mereka memilih untuk turun di kawasan Lipovka manakala Malaysia, salah seorang pemain Malaysia, salah satu pasukan Malaysia berpecah dua-dua saya dapat lihatkan sekarang ini. Dan tempat yang akan mereka turun, ini memang tempat Geek Fam, dan itu yang dipilih oleh Malaysia 1. Tapi Myanmar 2 akan berlawan dengan Kemboja 2 di kawasan Pochinki. Malang untuk West langsung menjadi korban. Smile juga dalam keadaan knockdown pada waktu ini. Lebih dikenali sebagai Master Smile. Kemudian dia ada Master Ichi juga. Tapi yalah sebab mungkin sebab aksara yang tak cukup panjang kot, sebab tu dia terpaksa untuk memotong Master menggunakan nama Ichi. So Myanmar 2 mereka datang daripada organisasi yang bernama Genesis Esports. Tapi pada waktu ini kelihatannya mereka mungkin bakal ditempangkan kau-kau sebab 2 orang pemain mereka dah pun jatuh. Satu dihabiskan, satu lagi belum dapat untuk diselamatkan. Menarik sekali. Namun di dalam pandangan kita untuk total elimination, eliminasi secara keseluruhannya, paling tertinggi sekarang ini adalah Yami tadi dengan 9, tidak silap saya. Telah paling tertinggi nombor 1. Sebab tadi pun dia dapat 8 untuk satu pusingan. Itu bermakna dalam 3 pusingan tu, satu game tu dia dapat 8 mata singkir. Yang lain 1 sahaja untuk Yami. Cuma saya sukalah vibe warna ataupun lampu-lampu yang ada untuk stage kita. Bagi saya ia agak menenangkan lah untuk player-player. Lagi-lagi dalam memberikan fokus untuk permainan PUBG Mobile kita. Dia jangan ada lampu penuh tu depan muka. Kalau lampu penuh depan muka, bersinar-sinar mata, susah nak tengok game. Andai kata tiba-tiba ada lampu spotlight, kita pula tengah main sambil memegang phone ke hadapan. Susah. Susah nak main. Ya betul. Satu lagi disebabkan nanti akan ada bayang-bayang cahaya. Dia bukan cahaya ada bayang, tapi lebih kepada pantulan lah, pantulan cahaya. Pantulan cahaya tu dekat skrin kan? Skrin telefon ya. Dan itu semestinya akan mengganggu lah dari segi pendapatan informasi. Dan walaupun sah sudah Myanmar 2 hilang 2 orang pemain pada waktu ini berlawan dengan Kemboja 2 di kawasan Pochinki, dan itu adalah satu berita gembira sebenarnya untuk Kemboja 2. Dan of course ini adalah tempat mereka, ini adalah mereka adalah tuan rumah. So peminat-peminat yang kita saksikan tadi di dalam skrin, semestinya mereka akan bersorak kegembiraan dengan kejayaan Kemboja 2 dapatkan 2 mata singkir tersebut di Pochinki. Tepat sekali. Filipina 2 terjun dan terus pergi daripada kawasan tadi. So, permulaan yang agak sunyi untuk 19 pasukan. Seperti tak ada siapa pun yang bertemu sama sendiri, walaupun tadi ada je 2-3 pasukan yang kelihatan bersebelahan. Tapi apa yang mereka pilih adalah untuk bermain secara lebih berhati-hati. Itu mungkin akan mendatangkan hasil yang baik kepada pasukan tersebut, yang sekarang ini tak perlu untuk risau langsung lah Vietnam 2 dan juga Indonesia 2. Itu bermakna sekarang ini mereka boleh, Indonesia 1 sekali, itu bermakna mereka boleh bersantai saja, boleh bermain dengan agresif kalau mereka nak, ataupun sebenarnya mereka boleh membaca gameplay pasukan-pasukan yang lain. Itu pun adalah satu keutamaan juga untuk pasukan yang sekarang ini telah pun wajib untuk ke peringkat seterusnya. Tapi inilah dia statistik untuk total
mata pemusnahan tertinggi dipegang oleh Vietnam 2 sebenarnya. Walaupun kalau ikut dari segi mata singkir paling banyak dipegang oleh Indonesia 2. Tapi Vietnam 2 disebabkan oleh konsistensi ataupun ketekalan yang mereka lakukan sepanjang 3 pusingan ini membenarkan mereka untuk memegang mata pemusnahan, jumlah mata pemusnahan yang paling tinggi antara semua 19 pasukan yang bermain di peringkat kelayakan ini. Sekarang ni ya satu perkara yang agak janggal lah untuk kita lihatkan, permainan sangat-sangat perlahan. Kita jangkakan bahawa bila 19 pasukan mereka akan berlawan dan berlawan dan berlawan tidak henti-henti dari awal sehingga ke penamat perlawanan kita, tapi tidak. Semua nampaknya bermain dengan begitu berhati-hati kerana yalah boleh kita katakan majoriti besar lah sebenarnya belum lagi betul-betul mengesahkan slot mereka ke final. Masih lagi 50-50. Ataupun mungkin untuk sebahagian macam Brunei, 2 mata saja, 3 pusingan. 3 pusingan yang terakhir ini betul-betul penting untuk mereka. Nah, benar sekali. Apa-apa nak kaya. Kaya nama pemain Kemboja ni. Ya, awak memang kaya. Kaya. Di Pochinki 2 telah pun mereka ambil daripada Myanmar 2. Agak menarik, 2 pasukan yang boleh dikatakan selalunya pasukan-pasukan lain yang akan turun kawasan ini. Antara salah satunya adalah Vietnam yang suka turun di Pochinki. Antara pemain-pemain untuk di Xavier, tapi sebelum ini dihalau oleh pemain Thailand, tidak silap saya. Tapi kali ini 2 negara yang berbeza akan menghuni Pochinki. Negara yang sekarang ini dianggap bermasalah adalah Myanmar 2, Indonesia 1 Red Face. Dengan pemain-pemain yang ada untuk mereka. Tadi adalah persoalan-persoalan yang menarik juga. Tak silap saya, untuk Indonesia 2 ke Indonesia 1? Bilakah Microboy akan dibawa? Adakah selepas berehat ataupun esoknya? Ya, itu adalah untuk Indonesia 1. Tapi telah pun dijawab persoalan tersebut oleh Potato, di mana dia mengatakan bahawa Microboy dia tengah tak sihat. Katanya dia terkena gigitan serangga. Saya jangkakan kalau terkena gigitan serangga yang menyebabkan dia sampai tak sihat tu maksudnya bukan serangga yang bisu-bisu lah, bukan nyamuk. Bukan nyamuk. Bukan nyamuk. Mungkin juga nyamuk sebenarnya. Kalau nyamuk Aedes kan boleh menyebabkan demam denggi, tapi mungkin tidaklah sampai ke tahap itu, sebab kalau biasanya demam denggi ni akan menyebabkan seseorang itu bakal kena warded. Tapi ya, sekarang ni dia memerlukan rehat, terkena gigitan serangga, dan kita harapkan yang baik-baik sajalah untuk pemain tersebut, sebab ramai juga sebenarnya yang menanti kelibat Microboy, terutama untuk peminat Indonesia. Tapi inilah dia Timor Leste. Belum lagi kita ada satu wonderful moment yang dapat untuk kita saksikan daripada kedua-dua wakil Timor Leste itu. Ya, benar sekali. Kan tetapi Malaysia 1, penjagaan jambatan cuba dilakukan oleh Malaysia 1 pakainya, ataupun sebenarnya dari segi bulatan adakah ianya akan turun ke dia menunggu seseorang Azul? Yes, ini benda biasa sebenarnya yang Malaysia 1 suka buat. Tak kisahlah blue zone ke apa ke. Kalau awal game tu kalau diorang rasa diorang boleh roadblock, dan sekarang ini mungkin akan membawa habuan. Timor Leste akan datang ke arah mereka dan itulah dia. Fojisio tidak menduga perkara tersebut. William juga telah pun dijatuhkan oleh Mika, tembakan jarak jauh. Tinggal 2 orang pemain saja untuk Timor Leste 1. Wah, ini adalah satu tamparan hebat lah sebenarnya untuk mereka. Mereka betul-betul tengah struggle sekarang ini, dan kehilangan satu lagi pusingan seperti ini adalah satu perkara yang terlalu mahal. Malay Amuku juga dijatuhkan disebabkan oleh dia terjatuh daripada kenderaan. Mungkin diingat dia boleh turun dan tak menerima terlalu banyak damage, tapi tidak. Dia akan menerima juga damage. So sekarang ini Gig ataupun Malaysia 1 akan pergi ke depan untuk menamatkan riwayat pemain-pemain yang mereka jatuhkan tadi. Plus mereka boleh mengutip barangan-barangan yang ada, dan boleh dikatakan siapa yang berada di kawasan SMB, Kepulauan SMB, lootnya lebih banyak mungkin dibawa oleh pasukan mereka, lagi-lagi kalau mereka berani untuk bergerak dengan agak lewat, dan itu yang dicari sebenarnya oleh Malaysia 1. Itu yang mereka ingini dan mereka berjaya mungkin untuk lakukan sekarang ini. Piasau Brunei
Tapi informasi yang kita ada dulu kan, selalunya SMB ni akan diambil oleh The Infinity ataupun sekarang ni Thailand 2 lah kan. Tapi kita tak nampak diorang yang berjumpa dengan Malaysia 1 tadi. Bermakna mungkin sebenarnya secara overall selepas keluarnya Nuzi dari pasukan itu, mungkin mereka dah tukar pun drop spot mereka. Tepat Tapi sekali. pada waktu ini, rumah air remeh. Ya, rumah air. Rosemary. Dan juga Swavel satu tempat yang sama. Indonesia satu baru saja memperolehi Winner Chicken Dinner. Jadi sekarang ini lebih kepada mencari mana-mana pihak lawan yang ada di kawasan sekeliling mereka. Mungkin mereka boleh baca pergerakan gameplay masing-masing, tapi player mungkin dia boleh buat kerja tu, tapi mainly benda ini lebih kepada analis dan juga coach untuk melihat pergerakan pasukan-pasukan yang lain. Inilah dia kerja yang perlu untuk dilakukan oleh coach dan juga analis bagi setiap pasukan yang dah layak ke peringkat yang seterusnya. Esok mereka dah ada strategi yang baru, mereka dah ada benda yang baru untuk mereka pelajari sama sendiri. Tetapi Swavel cuba untuk membuka formasi mereka dengan lebih meluas bagi mencari pihak lawan. Bulatan yang seterusnya akan mengecil ke mana? Lebih lagi ke arah barat laut. Vietnam 1. Formasi mereka agak berselerak, tetapi sekurang-kurangnya mungkin mereka dah nampak sama sendiri. Rabies paling jauh di antara satu sama lain. Myanmar 2 ada di bahagian kiri mereka. Jadi sekarang ini mungkin mereka nak memastikan kawasan sekeliling tidak dapat ditembusi oleh mana-mana tim yang lain. Cuba-cuba untuk melakukan backstep terhadap pasukan Vietnam tersebut. Ya, malang untuk Brunei. Mereka terjumpa pula dengan pasukan yang baru saya mendapatkan chicken dinner. So of course mereka dalam confidence level yang sangat-sangat tinggi pada waktu ini. Dan kita tahu Brunei, 2 saja mata yang mereka kumpulkan setakat 3 pusingan. So inilah satu situasi yang berbahaya sebenarnya untuk pasukan dari Brunei. Mereka satu-satunya wakil yang ada untuk negara Brunei. So kalau mereka terkeluar, bermakna tidak ada sudah wakil Brunei yang akan mewarnai peringkat grand final kita. Tapi tembakan dilepaskan, Rosemary cuba untuk dicari berlawan dengan Sheko. Sheko dengan UMP cuba untuk push ke bahagian hadapan, tapi Sheko dapatkan Rosemary. Rosemary cuba untuk dihabiskan secara langsung. Swavel datang untuk memberikan bantuan. Satu drop shot dilakukan. Swavel juga dijatuhkan. Walau saya ingatkan bahawa Swavel boleh dapatkan trade tersebut, tetapi tidak. Kawalan situasi yang begitu baik sekali daripada Shako membenarkan sekarang ini Brunei untuk kembali menghidupkan peluang mereka untuk berada di final. Oh ya, tepat sekali. Potato berdepan dengan pisau ketika ini. Satu first aid cuba untuk digunakan pakai, tetapi dia dengar ada pergerakan akan dilakukan. Dia nampak pemain lawan tersebut. DBS sedang dipegang. Dia lepaskan satu. Dia berjaya untuk dapatkan pemain tersebut. Itu bermakna Indonesia 1 hanya ada satu sahaja. Dan pemain tersebut merupakan red face Brunei. Masuk ke dalam secara bersama-sama. Sekarang ini mereka mencari satu sahaja perkara, iaitu pemain yang terakhir. Dan itulah dia rata secara keseluruhan dia. Brunei berjaya untuk memperoleh 4 markah daripada kerataan tersebut. Menarik juga Amy, sebab Indonesia 1 kita tahu 2 game awal tu memang serba tidak menjadi untuk mereka. Terutama untuk Rosemary lah, terkeluar awal kan. Lepas tu tadi dia dah panas, tapi sekarang ini dikeluarkan kembali awal. Bukan setakat itu, kemenangan bersih oleh Brunei tanpa sebarang kejatuhan yang berlaku kepada mereka. Buatkan sekarang ini kita punya peta sedikit sudah pun mula sedikit kosong lah. Walaupun taklah terlalu kosong, tapi mula sedikit kosong. Dengan 65 orang pemain berbaki, Timor Leste 1 yang tadi berjumpa dengan Malaysia 1 di jambatan juga nampaknya telah pun terkeluar bersama-sama dengan Indonesia 1 di kawasan rumah air yang kita lihatkan sebentar tadi. Tapi pada waktu ini Vietnam 2 dah pun mula mengintai peluang untuk mengganggu kawasan rumah air ini. Malangnya bulatan itu akan pergi ke kawasan utara lagi. So Thailand 2 ada tempat yang premium kalau kita lihatkan dalam bulatan ni. Tapi Malaysia 1, wah ini rotasi gaib ni dilakukan oleh Malaysia 1. Tiba-tiba mereka dah ada di satu kompan berdekatan dengan kawasan geokopol kontena. Ya, masuk bawah tanah, keluar tiba-tiba dekat dalam bulatan itu yang mungkin ni dilakukan oleh Malaysia 1 beserta 3 mata singkir yang telah pun mereka perolehi berawal tadi. Namun trap
main Thailand. Thailand 1 bersama dengan Stone Nuzi dan juga Tony K. Satu line up yang terlampau padu. Ketika sebelum C ni kan ada satu lagi. Dia macam cantik. C punya tournament juga. Mereka antara pasukan yang ada di tempat pertama. Tidak silap saya waktu tu untuk pre-C macam tu. Ingat tak sebelum ni? Oh ya, betul. Namun inilah dia pasukan yang berada di atas, berada di tempat yang tertinggi. Tapi ketika ini mereka akan ditekan. Satu pergerakan berterusan ke arah ini. Satu tembakan balas diberikan. Schwab bergerak mengalihkan diri ke bahagian belakang. Namun mereka akan ditekan secara beramai-ramai. Thailand 1. Sepertinya mereka sukar lagi untuk bergerak di kawasan ini. Namun alahai, macam mana tiba-tiba seorang pemain ini terkeluar lalu terus pergi ke bahagian belakang mengakibatkan mereka kerana satu kejatuhan berlaku. Mencari pemain yang seterusnya. Hanya tinggal lebih kurang 2 sahaja lagi ataupun 1 untuk Timor Leste. Oh, memang serba tidak kena lah. Timor Leste ni satu perkara yang malang untuk mereka adalah mereka selalu jumpa dengan pasukan-pasukan gergasi. Contohnya seperti Vietnam 1 tapi Rabies. Dia tak perasan dekat dengan dia ada orang. Cuma adakah dia dapat dihabiskan? Belum lagi dihabiskan. Satu hesitation yang berlaku kepada Abu. Itu pun tak tahu adakah knock yang dilakukan oleh mereka telah pun di KS. Decoy dapat nameless. Rabies kena end dengan Loki, ya betul. Kena KS. So tidak ada mata tambahan lagi yang berlaku untuk Timor Leste. Selain daripada dua kejatuhan yang mereka dapatkan tadi. Sayang sekali, dicuri pula kejatuhan tersebut oleh pasukan yang lain. Vikoi dikeluarkan, Yami akan jatuh. Yami juga akan dikeluarkan di tangan pemain Laos, Trong Zin, Vietnam. Satu demi satu pemain mereka tumbang begitu saja. John akan diletupkan. Perlawanan tidak berhenti sedang terjadi. Tapi itu Thailand 1. Mereka dalam keadaan yang sangat berbahaya ketika ini. 3 pemain mereka yang berdiri. Pasukan Thailand satu api-api akan dibalik ke dalam perumahan tersebut. Namun pemain lawan yang ada dalam perumahan ini sedang berada di satu posisi yang selesa. Walaupun tadi boleh dikatakan Thailand yang ada compound ini, Thailand 1 yang ada tempat yang selamat ini, tetapi berjaya untuk diceroboh dengan agak mudah sebenarnya oleh pemain Laos yang ada di bahagian belakang. Dan sekarang ini mungkin mereka akan ditemani oleh Kemboja yang akan tiba selepas ini. Ya betul, Laos 2 kena fokus untuk berlawan dengan Kemboja juga pada waktu yang sama. So mereka kena berhati-hati. Tapi yang pasti untuk peminat Indonesia, kedua-dua wakil mereka telah pun terkeluar agak awal sebenarnya kita boleh katakan untuk pusingan yang keempat ini. Tanpa pengumpulan mata yang terlalu banyak. Tapi Malaysia 2 di bahagian timur laut, mereka dekat dengan Laos 1. Dan mereka masih lagi ada 4 orang pemain. Untuk Malaysia 2, mereka UI telah pun dihantar untuk mendapatkan kawasan rumah cendawan. So mereka ada juga kawasan hujung di bahagian barat daya. Laos 2, 5 mata singkir mereka dah kumpulkan. Kemboja 2 yang berada di belakang mereka tadi nampaknya telah pun diratakan. Ya, tepat. Namun 2 pemain Thailand akan jatuh. Entah daripada bahagian mana pula tiba-tiba Filipina berjaya untuk menyekat kemarahan mereka untuk berkembang ketika ini. Thailand, mereka belum lagi ada mata singkir, tidak silap saya, untuk pasukan ini. Sepertinya mereka dihimpit dan terus dihimpit untuk berkembang, untuk mencari rentak permainan mereka. Tinggal Schwab bersorangan saja yang masih lagi ada untuk Thailand 1. Filipina 1 masuk pada waktu yang tepat. Schwab, apakah kesudahan untuk dirinya? Jumper dapat 4 orang pemain Laos 1, Amy. Tapi sayangnya tak tunjuk kepada kita. Hopefully adalah nanti dekat dalam highlights kan, untuk kita saksikan bersama-sama. Tapi keempat pemain Laos 1 diratakan oleh jumper seorang. So itu adalah satu perkara yang baik ditunjukkan oleh jumper. Kita memang tak lapar. Sampai saya pun tidak tahu. Tapi itulah dia. Myanmar berjaya dapatkan 5 mata singkir Dengan meratakan Myanmar. Ya, tepat sekali. Tapi sayang 1000 kali sayang lah. Memang sayang, terlampau sayang. Kita tak dapat melihatkan bibit-bibit yang indah untuk seorang jumper, di mana saya sering kali melihat dalam ruang komen untuk 3 game awal ni macam-macam bunyi ada. Tapi jumper menunjukkan kegarangan dirinya juga, walaupun tak dapat ditunjukkan dalam pemandangan kita. Namun apa-apa pun kita berdoakan yang Malaysia, kedua-dua pasukan dari Malaysia mampu untuk menunjukkan kegarangan mereka. Bukan setakat saja hari ini, malahan pada hari esok, dan penting sebenarnya adalah 3 hari yang akan datang.
Ya, tiba-tiba sekarang ni kita saksikan 10 pasukan saja yang berbaki untuk merebut Winona Chicken Dinner di pusingan keempat ini. Snipes telah pun dihantar ke bahagian hadapan untuk membuka kawasan berdekatan dengan jambatan ini, kawasan sepadan ini. Tapi tak boleh terlalu overcommit di bahagian seberang. Kawasan compound itu telah pun dipegang oleh Thailand 2. Mungkin ini akan menjadi titik perubahan kepada Thailand 2 untuk naik mendadak di dalam kedudukan keseluruhan mereka, dengan bulatan masih lagi berpihak kepada mereka. So kedudukan mereka boleh dikatakan premium lah pada saat ini. Yan jatuhkan Kuang, Vietnam 2 berjumpa dengan Malaysia 2 pada waktu ini. Tapi itulah, sayangnya kita tak dapat nak tengok aksi daripada Malaysia ni. UI jatuhkan Lobusta. Saya rasa dah beberapa kali dah Malaysia 1 jatuhkan pemain-pemain Filipina ini. Tapi itulah, tunjuk Malaysia. Tunjuk perspektif Malaysia. Kita nak tengok tim Malaysia kan. Tolong sikit bang. Sikit je. Boleh. Dari atas pun cantik jadi boleh nampak semua. Jadi Malaysia 1, mereka sedang berada di kawasan atas, itu agak baik. Namun daripada segi bulatan, Malaysia 1 ada di tempat yang terbaik juga. Mereka tak perlu untuk bergerak ketika ini, kecuali kalau bulatan yang seterusnya akan bergerak ke seberang. Masih lagi dekat untuk Malaysia 1. Ini adalah berita yang baik sebenarnya. Untuk pasukan Malaysia 1, mereka masih lagi boleh menunggu di kawasan ini sambil melihatkan mana-mana pihak lawan yang ada di kawasan sekeliling. Malaysia 2 pula, di sudut yang berbeza, perlu menggerakkan diri sekarang untuk masuk ke dalam bulatan. Jika tidak, mereka akan dalam kedudukan yang berbahaya. Ya, so sekarang ni apa yang perlu mereka lakukan adalah bersabar saja. Untuk Malaysia 2, datang daripada bahagian utara, tidaklah terlalu banyak pasukan yang memenuhi kawasan utara tersebut. So mungkin satu kemasukan yang agak straightforward boleh dilakukan oleh mereka. Tapi Mela dapatkan Rocello, Berot tersangkut di bahagian dalam air. Tadi kenderaan yang digunakan pakai oleh mereka untuk melakukan healing ataupun revival, reset yang diperlukan, nampak gayanya telah pun dihidu dan pada waktu ini cuba untuk diletupkan. Damgood dapatkan Zai. 5 mata singkatan pun dikumpulkan oleh Malaysia 1 pada waktu ini. Dengan keempat-empat pemain mereka masih lagi hidup. Rocello dikesal oleh 20. Dijatuhkan dan dihabiskan secara langsung selepas Berot juga dikesal oleh 20. Membuatkan pasukan Filipina, kedua-dua wakil mereka juga dah pun terkeluar pada saat ini. Snipes dapatkan Nang X. Mika letupkan Nang X, menyelesaikan segala-galanya. Beer 11 dengan AKM bersama dengan UMP, itulah dia senjata yang ada. Schwab berjaya untuk menyelamatkan dirinya sehingga ke titik nafas yang terakhir dan akhirnya berjaya dilihatkan oleh Beer 11. Thailand yang akan nampak pemain Thailand tersebut. Keempat-empat pemain Thailand 2 berdiri lagi dalam permainan kita ketika ini, menunjukkan yang sekarang mereka mencari winner-winner chicken dinner. Tapi peluang terbesar untuk Malaysia 1, Malaysia 2 dan juga Thailand 2. Mereka ada keempat-empat pemain yang masih lagi berdiri. Manakala untuk pasukan yang lain mereka hanya tinggal 1 atau 2. Tetapi Malaysia 1 melihatkan Malaysia 2 pula, mengakibatkan salah seorang pemain daripada Malaysia 2 akan jatuh. Beer 11 berjaya terapkan pemain Vietnam daripada jarak jauh. Sebenarnya Beer 11 AKM ini sungguh berbisa. Ya betul, melakukan tapping saja sebab kita tahu damage per bullet untuk AKM tersebut sangat tinggi. Flex OP dapatkan UI. Tadi Damgood jatuhkan jumper, kemudian habiskan jumper secara langsung. Pada waktu ini kita lihatkan mungkin akan ada pembalasan dendam berlaku. Tidak, belum lagi. UI masih lagi boleh diangkat oleh Mika. Dengan Snipes dah pun sampai ke kawasan seberang. Nampak kelibat Easy berenang menyelam ke bahagian dasar air untuk mengelakkan daripada diri beliau dikesan oleh Snipes. Tapi terlalu besar kawasan tiang jambatan tersebut membenarkan Easy untuk menyembunyikan diri beliau daripada pemandangan mata Snipes. Tempat Thailand 2, mereka akan bersembunyi saja di compound yang ada di kawasan seberang ini. Malaysia 1. Dia nampak Easy tadi di bahagian belakang sana, tapi Johai selagi mencari-cari dalam perairan ini. Nyawa masih lagi ada lebih kurang 70% untuk Malaysia. Malaysia mencari kemenangan, mencari winner-winner chicken dinner untuk pusingan kita yang keempat pada malam ini. Dan kita akan melihatkan siapakah yang akan memperoleh perkara tersebut. Thailand 2, mereka dapat di titik pertengahan belatan kita. Di sekarang ini mereka sedang cuba untuk meletakkan kedudukan yang lebih baik. Namun Damgood daripada jarak jauh berjaya terapkan Yen. Tembakan yang begitu tajam sekali dilepaskan oleh seorang Damgood. Tetapi belum sempat untuk menyelesaikan pemain tersebut.
Ya, dan revival akan dilakukan secara langsung oleh Eko untuk mengangkat Yen. So Malaysia 2 kembali semula kepada 3 orang pemain tanpa kelibat jumper. Selalunya kalau kita lihatkan jumper adalah pemain terakhir yang akan hidup untuk Malaysia 2, tapi tidak pada waktu ini. Selepas tadi beliau dikesan oleh Damrud dari bahagian jauh dengan penggunaan Mini 14. Malaysia 1 telah pun berpecah 2-2. 2 dah sampai ke seberang. 2 masih lagi di bahagian sini. Snipes jumpa akhirnya easy selepas lama juga diorang cuba untuk cari. So sekarang ini pertembungan 4 penjuru, 2 wakil Malaysia masih lagi ada dengan Laos 2, satu saja pemain yang tinggal, Thailand 2 masih lagi ada full squad. Kedudukan yang prime masih lagi dipegang oleh Thailand 2 pada waktu ini untuk Malaysia 2. Kenderaan yang diletupkan ini boleh digunakan pakai sebagai satu bangka. Dan itu adalah bangka yang penting untuk mereka buat reset dan kemudiannya mungkin melakukan tembakan balas terhadap Thailand 2. Oh tidak. Mika mampu untuk melepaskan tembakan secara rambangan bagian dalam asap tersebut. Tetapi Thailand, mereka mengantar Gotani ke bagian hadapan sana. Cuba untuk mendekatkan pemain Malaysia 2. Dan sepertinya letupan yang dilepaskan, dilemparkan oleh pemain Thailand tadi berjaya untuk mengambil 2 nyawa pemain-pemain Malaysia 2. Ini mungkin juga akan memberi masa kepada Malaysia 1 untuk mengganggu pemain Thailand 2 yang sekarang ini masih lagi bersembunyi dalam perumahan yang sama. 4 pasukan yang tinggal Laos masih lagi akan menjadi musuh dalam selimut di bahagian belakang kanan Malaysia 1. Sekarang ni saya rasa bergantung kepada bulatan seterusnya jugalah kot. Siapa ataupun ke arah mana ianya lebih cenderung. Untuk Malaysia 2 susah sikit lah sebab mereka tinggal seorang pemain kan. Tapi tidak ada apa yang mustahil kalau memang bulatan itu betul-betul berpihak kepada mereka. Tapi pada waktu ini kita lihatkan 20 di kawasan perairan. Cuba untuk dicari oleh Damgood. Tapi masih lagi belum dihidu, masih lagi belum betul-betul dikesan. Tapi net tersebut, jumpa juga akhirnya Snipes yang akan dapatkan mata singkir terakhir tersebut. Membuatkan sekarang ini top 3 untuk kedua-dua pasukan Malaysia. Ya, benar sekali Malaysia. 2 arah akan menekan pemain Thailand. Thailand 2, Logan, BA11, Gotani dan juga Mela. Apakah kesudahannya untuk Thailand 2 ini? Mereka masih lagi akan cuba untuk memastikan depan dan belakang mereka dalam keadaan yang selamat. Tetapi sebenarnya yang akan menjadi satu masalah dan punca adalah untuk pemain-pemain dari Malaysia 2 kerana mereka yang tinggal seorang saja lagi. Sekarang ni kita lihatkan Malaysia 1 terpaksa untuk berlawan dengan Thailand 2 terlebih dahulu. So ini akan memberikan ruang kepada Eko kan, pemain terakhir daripada Malaysia 2. Untuk tunggu timing. Kalau ada rezeki mungkin dia boleh mendapatkan tempat yang kedua. Tapi sekarang ni untuk Malaysia 1 hampir-hampir menjatuhkan BA11 nyawa rendah. Logan juga telah pun dibakar. Tinggal lebih kurang 15 HP saja untuk diri beliau. Dan menyebabkan sekarang ini Thailand 2 terpaksa untuk fallback sedikit ke bahagian belakang. Satu push yang baik daripada Mika. Terus saja menghidu segala damage yang telah pun mereka berikan sebentar tadi. Eko juga akan mengganggu. Eko dapatkan kota ni. Satu lagi pemain. BA11 telah pun dijatuhkan. Logan juga dijumpai. Sebagai dilepaskan. Mela dicari. Mela nyawa pemain yang terakhir. Dan itulah ada chicken dinner untuk Malaysia 1. Malaysia! Bila Malaysia 2 habis saya tak tahu. Tapi yang pasti Malaysia 1 berjaya untuk mendapatkan chicken dinner juga untuk kita. Akhirnya Malaysia berjaya untuk mendapatkan winner-winner Chicken Dinner. Hashtag Malaysia boleh, hashtag Malay Pride, hashtag Malaysia padu dan sebagainya. Tahniah diucapkan kepada Malaysia 1. Akhirnya mereka berjaya untuk mencari satu kemenangan bagi pasukan dari Malaysia kali ini. Itu bermakna Malaysia 1 akan pergi ke peringkat yang seterusnya dengan mudah. Begitu juga sebenarnya dengan Malaysia 2 kerana sekarang mereka membawa poin yang agak banyak setelah 2 pusingan yang dilalui oleh Malaysia 2. Tadi saya rasa peluang untuk mereka pergi ke peringkat yang seterusnya lebih tinggi. Tapi masih lagi ada 2 pusingan yang harus untuk dilalui. Tahniah diucapkan kepada Malaysia 1. Kita boleh katakan ya sebab dia hanya bottom 3 sahaja kan yang akan tersingkir daripada bermain di peringkat final. Saya boleh katakan bahawa untuk Malaysia 2 juga mereka punya slot ke final itu boleh dikatakan dah pasti dah pula mereka akan dapatkan dengan 2 pusingan berturut-turut yang baik yang ditujukan oleh pasukan Malaysia 2. Tidak lupakan juga of course